Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda pastinya di Bernama TV dan sudah pasti jugalah hari ini kita juga nak mengajak penonton-penonton yang sedang mengikuti program ruang bicara ini untuk meneliti tentang situasi terkini banjir terutamanya yang berlaku di negeri Johor. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah banjir luar biasa menyantuni tangisan alam. Menarik sebenarnya topik ini. Dan kita ada dua tetamu yang akan kita hubungi nanti melalui kemudahan Zoom. Tetapi sebelum kita hubungi tetamu kita, apa kata ataupun mungkin ada baiknya jugalah kalau kita dengar dulu tentang perkembangan terkini banjir di Johor ini, dan wartawan Bernama TV iaitu Amiruddin Ahmad sudah pun bersiap sedia di Segamat Johor. Jadi barangkali kita boleh mendapatkan berita dan juga kedudukan terkini berkaitan dengan isu ataupun situasi banjir di Johor. Silakan Amiruddin. Baik, terima kasih dari Wisma Bernama. Saya kini bertugas langsung di Segamat Johor bagi membawakan perkembangan mengenai bencana banjir di negeri ini. Ketika ini jumlah penduduk yang terjejas di negeri Johor masih lagi tinggi dengan angka 41,135 mangsa, melibatkan 11,578 keluarga dengan 239 PPS masih dibuka setakat pukul 8.30 malam tadi. Batu Pahat menjadi kawasan yang paling teruk terjejas di negeri ini dengan 21,164 mangsa, diikuti dengan Segamat yang menunjukkan penurunan apabila 4,913 mangsa daripada 1,167 keluarga ditempatkan di 48 PPS, termasuk di PPS SK Temenggung Abdul Rahman yang masih menempatkan kira-kira 39 keluarga. PPS ini juga dijangka akan ditutup esok, dan sehingga kini 51 PPS di seluruh negeri Johor telah ditutup, manakala dua lagi PPS baru telah diaktifkan. Sementara itu aras tiga sungai di Segamat juga kini berada pada paras amaran selepas beberapa hari sudah melepasi paras bahaya, dan kematian akibat banjir di Johor juga masih lagi kekal 4 orang, dengan kematian terakhir dilaporkan 3 Mac lalu di Batu 6 Segamat. Saya kira setakat ini saya dapat kongsikan dari Segamat Johor buat ketika ini. Kita kembali semula ke Wisma Bernama. Baik, terima kasih banyak-banyak Amiruddin Ahmad, iaitu wartawan Bernama TV yang memberi laporan secara langsung terus dari Segamat Johor. Baiklah, macam saya katakan, kita ada dua tetamu sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan situasi banjir ini, dan kita ingin ataupun kita akan hubungi kedua-dua tetamu ini melalui kemudahan Zoom. Jadi kita perkenalkan dulu tetamu-tetamu yang saya kira sudah pun bersiap sedia ketika ini. Baiklah, kita ada yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Fadil Maddin yang merupakan pengarah Pejabat Pelestarian Kampus Universiti Teknologi Malaysia, dan beliau juga merupakan fellow penyelidik di Center for Environmental Sustainability and Water Security ataupun IPASA UTM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Prof sihat? Sihat, alhamdulillah, insyaAllah. Okey, kita nak berkongsi sesuatu yang ialah cukup penting sebenarnya berkaitan dengan situasi banjir ketika ini, terutamanya di negeri Johor sendiri yang mengalami satu situasi yang cukup serius bila kita bercakap tentang isu banjir ini. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu, iaitu yang berbahagia Dr. Jayantini Santasivam yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam di Jabatan Kesihatan Negeri Johor, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dr. Jayan, apa khabar? Sihat. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua orang. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Baik, mungkin menarik kalau kita mulakan dulu sama-sama dengan Profesor Insinyur Dr. Muhammad Fadil. Bila kita bercakap tentang isu banjir ini, Doktor, mungkin ialah bagi negeri Johor khususnya yang kebetulan pada keadaan banjir kali ini menerima akibat yang begitu serius sekali. Dan kalau kita ingat mungkin kali terakhir agaknya lah pada tahun 2004 ataupun dan juga 2011 memang Johor dilanda oleh banjir. Tetapi bila kita cakap tentang isu banjir ini sebenarnya Doktor, selalunya kita kaitkan pada negeri-negeri di pantai timur, khususnya terutamanya di musim tengkujuh dan sebagainya. Tetapi nampaknya disebabkan oleh perubahan iklim
yang dikatakan begitu unpredictable, begitu ekstrim, ianya dah menjadi satu situasi yang kadang-kadang tidak dapat kita jangkakan. Mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan Prof lah tentang perubahan iklim kita, dan adakah terdapat mungkin faktor lain yang membawa kepada situasi banjir yang begitu serius ini. Silakan Prof. Baik. Terima kasih Tuan Syarkawi. InsyaAllah kita boleh kongsikan secara pandangan yang melibatkan kepada fenomena yang kita panggil sebagai perubahan cuaca. Jadi sebenarnya kalau masing-masing dan di mana-mana saja di dalam negara kita telah pun mengetahui tentang perubahan ini, dan kebanyakannya adalah dia melibatkan komponen-komponen utama faktor yang menyebabkan berlakunya sedikit perubahan. Terutamanya melibatkan kepada proses penyejatan yang disebabkan oleh perubahan cuaca itu sendiri. Maksudnya peningkatan suhu itu telah menyebabkan berlakunya titik perbezaan di antara keamatan hujan dan juga lokaliti yang menyebabkan berlakunya taburan hujan ini. Jadi kalau kita melihat dalam perkembangan yang terkini, sebenarnya data yang Malaysia telah kumpulkan, kita telah pun mempunyai data 10, 15 dan 20 tahun yang mana ianya merujuk kepada beberapa fenomena terbaru yang dipanggil sebagai perubahan cuaca secara mikro. Jadi bermakna kalau kita melihat dalam situasi seperti mana yang kita sedia maklum pada masa sekarang, sepatutnya kita telah pun melalui satu fasa yang dipanggil sebagai peralihan monsun. Dan kita juga telah mengetahui bahawa peralihan yang dimasukkan daripada timur laut ni tadi sepatutnya sudah berakhir pada Januari. Dan sekarang ini kita bergerak ke arah fenomena yang lebih panas. Maknanya dah kita masuk sepatutnya satu fasa yang dipanggil sebagai fenomena El Nino sebenarnya. Tetapi pada tahun ini terjangkakan dia akan lebih mungkin berkurangan. Dia tak begitu mungkin fenomena itu tidak begitu ketara. Tetapi apabila kita melihat kepada minggu demi minggu, taburan hujan yang berlaku di beberapa kawasan, ianya telah pun memberikan satu indikasi awal ataupun petunjuk awal kepada beberapa penduduk yang telah pun mempunyai sistem navigasi, terutamanya daripada radar satelit yang kita dah ada. Jadi sebenarnya apa yang kita buat pada masa sekarang adalah membuat prediksi ataupun ramalan berdasarkan kepada jumlah taburan yang akan berlaku setiap minggu. Jadi di situ kita akan dapat lihat di mana kawasan-kawasan yang berpotensi akan mengalami fenomena seperti banjir kilat dan sebagainya. Okey, kita akan berkongsi lagi pandangan berkaitan dengan isu banjir ini sebenarnya. Tapi mungkin saya juga ingin mendapat pandangan daripada Dr. Jayantini sendiri, dan kita tahu ialah ini juga merupakan satu cabaran yang hebat sebenarnya kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi mungkin juga penglibatan KKM sendirilah untuk mengurangkan impak bencana kepada mangsa-mangsa banjir di kawasan-kawasan terjejas. Mungkin kita boleh kongsikan bersama dengan Dr. Jayantini. Silakan Doktor. Seperti Prof maklumkan, sepatutnya Januari kita dah ada banjir ini, dan respon kita dah kira tamat lah. Itu yang kita fikir. Tapi yang bulan Mac ni tidak dijangka seperti prediction tahun lepas. Dia berlaku pada musim Mac ni, kita memang tak jangka lah. Dan dia punya kapasiti macam mana musim ni berubah, dan tiba-tiba hujan dia yang taraf sungai tu dengan paras air sungai tu meningkat dengan terlalu banyak. Saya rasa penduduk dekat kawasan-kawasan yang tidak pernah melalui banjir kali ini terjejas. So kita ada dua jenis mangsa yang kita nampak pada musim ni. Satu yang memang pernah kena banjir dan mereka memang taraf kesiapsiagaan mereka dah biasalah. Mungkin Januari pun kena, so sekarang pun kena. So pergerakan mereka tu agak mudah. Tapi ada kawasan-kawasan seperti Bandar Caar kan, dia pekan dia yang kena. Dah lama sebenarnya tak kena dekat pekan tu. Dan itu yang menyebabkan mangsa mungkin terkejut. First time experience lepas jangka masa yang panjang lah. So biasanya kesiapsiagaan kita tahun lepas kita dah ada perancangan fasiliti-fasiliti kawasan hotspot. So untuk mengurangkan impak ni untuk mangsa ni, kita sebenarnya dah maklum mana
kita nak tumpukan kesiapsiagaan kita, termasuk stok ubat-ubat, mana fasiliti-fasiliti kita nak ganti servis kita untuk perkhidmatan kesihatan. Semua kita memang dah jangka dan rancang. So sebab daripada segi kesihatan, kesinambungan rawatan, termasuk mengenal pasti siapa golongan berisiko dekat tempat-tempat ni, kami sebenarnya dah ada senarai-senarai dan tidak risau sangat. Hanya mungkin yang bezanya ialah kapasiti untuk kami respon untuk mengurangkan impak tu berdasarkan musim yang berlaku, macam hujan yang berlaku dengan terlalu lebat. Lagipun kalau berlaku pada pukul 2 pagi, tanpa pengetahuan kami benda tu berlaku lah dengan amat cepat dan amat dan untuk respon mungkin penyelamatan adalah prioriti pertama, dan selepas tu baru kami akan memberi aktiviti kesihatan dan kesinambungan rawatan dengan baik lah. So daripada segi KKM, saya rasa kesiapsiagaan kita memang sentiasa sedia ada dan tidak ada isu lah sebenarnya yang sebanyak mana yang kita boleh jangka, dan memang respon kita pun sehingga sekarang nampak okey lah, bagus lah, boleh kira boleh tahan. Baik, nanti kita kongsi lagi apa ni bersama dengan Dr. Jayanti ni. Kembali semula kepada Profesor Dr. Muhammad Fadil. Kalaulah isu apa yang disebut sebagai perubahan iklim itu dikatakan menjadi punca sebenarnya kepada situasi keadaan cuaca yang tidak menentu sehingga mengakibatkan berlakunya banjir. Barangkali agaknya lah Prof, ya, maksudnya sudah sampai agaknya di mana kita dalam usaha untuk menepani isu banjir ini ataupun masalah banjir ini, mungkin syarat-syarat ataupun ekosistem yang baru perlu diperkenalkan dalam usaha bagi membolehkan kita menghadapi situasi ini. Kerana kita tahu ini merupakan sesuatu yang bukan berakhir di sini, tetapi mungkin akan berlarutan dan akan berlaku lagi di masa-masa yang akan datang. Pandangan Prof? Benar. Sebenarnya kita di Malaysia sudah pun mempunyai beberapa struktur dari segi untuk melihat kepada cadangan struktur infrastruktur yang mempunyai daya tahan terhadap bencana. Cuma kos pelaburan yang sepatutnya kita letakkan dalam mana-mana bentuk prasyarat untuk mengekalkan ataupun sekurang-kurangnya meminimalkan impak daripada mana-mana bencana, sebenarnya kita sudah pun perlu memasukkan satu lagi elemen baru dalam perancangan jangka masa panjang yang kita namakan sebagai climate finance. So maknanya kita mesti ada satu kewangan dalam bentuk pelaburan yang mungkin diletakkan di bawah satu tabung khas dan mesti disumbangkan daripada mana-mana agensi dari segi pemaju, dari segi kerajaan tempatan dan juga mungkin daripada pemain-pemain industri. Kerana kita tahu bahawa dalam mana-mana bentuk adaptasi kepada perubahan klimat ini ataupun perubahan cuaca ini perlu ada satu intervensi awal yang kita masukkan sebagai perancangan jangka masa panjang. Dan walaupun kos ini ataupun pelaburan ini agak berisiko dan mungkin lebih besar nanti kesannya, tetapi dia akan mengurangkan secara berfasa dalam bentuk daripada kita menangani bencana itu sendiri. So itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam bentuk pembinaan melibatkan kepada kajian-kajian yang telah kita laksanakan, peta-peta banjir, lokasi-lokasi yang biasa berisiko banjir, seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Jaya tadi. Ada kawasan yang tidak pernah berlaku banjir, yang tidak mempunyai pengalaman. Jadi sepatutnya dalam beberapa bentuk panduan yang kita buat, kita ada membuat satu pemetaan banjir melibatkan kepada zoning dan juga perancangan kajian tempatan yang menggunakan konsep risiko. Jadi yang ini yang sebenarnya perlu diadaptasi di Malaysia, kerana kemungkinan ini akan jadi satu polemik di mana mana-mana tempat ataupun lokaliti yang bila kawasan itu banjir, tak ada orang nak membeli. Jadi harga tanah dan sebagainya akan menurun, merudum dan sebagainya. Tetapi ini adalah elemen yang kita panggil sebagai check and balance, di mana kita kena pastikan bahawa ianya adalah kebertanggungjawaban kita untuk memaklumkan satu-satu rancangan dan satu-satu kajian yang melibatkan pada pembangunan baru perlu mengambil kira risiko berkenaan dengan banjir. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah prasyarat tentang kita kena meletakkan kalau KKM ada health dia, kita juga kena meletakkan health rating kita dari segi penyediaan prasarana. Dulu banyak prasarana kita berdasarkan kepada daya tahan terhadap gempa.
kita ada beberapa struktur yang melibatkan kepada gempa, tetapi kita sudah perlu memasukkan code of practice yang menunjukkan kepada ketahusiagaan kita terhadap mendepani masalah banjir. Sebagai satu contoh, mungkin kawasan saliran, parit, sungai dan juga kawasan-kawasan bangunan yang kita tahu bahawa biasanya ia akan mengalami masalah banjir kilat dan sebagainya. Jadi yang ini yang perlu kita masukkan dalam untuk menyediakan satu prasyarat baru dan tambahan selain daripada apa yang sudah kita ada, iaitu melibatkan kepada pelan rancangan di peringkat daerah ataupun pelan mitigasi yang mereka telah pun ada dalam mana-mana kumpulan pembangunan yang telah dimasukkan dalam satu portal yang dipanggil sebagai e-bencana. Jadi yang ini yang sebenarnya yang kita sudah ada, cuma kita perlu menggerakkan secara sinergi. Okey, menarik. Baik, kembali semula kepada Dr. Jayanti ni. Kita tahu, ialah ini macam kita sebut tadilah, dan doktor pun sebut tentang apa yang telah pun dilakukan oleh KKM setakat ini. Tapi kita juga nak tahu sebenarnya apa ni doktor tentang kekuatan dan juga kapasiti pasukan petugas KKM sendiri yang dihantar ke kawasan-kawasan banjir. Seperti semua orang maklumlah tadi dalam berita pun kita dah tahulah bilangan PPS walaupun berkurang masih kira tinggi tahapnya 230 lebih masih dan PPS ni sebenarnya setiap satu-satu PPS ni kita akan memberikan perkhidmatan kesihatan kita. So masa kesiapsiagaan tahun lepas juga kita dah rancang untuk full lah sehingga the next perancangan yang berlaku di Johor. Sebenarnya kapasiti kita yang kita dah nampak adalah kita dah sediakan dah sebanyak 120 pasukan kesihatan dan lebih kurang 133 pasukan perubatan. Ni anggota dia lebih kurang dalam 700 hingga 1000 orang lah pasukan-pasukan ini yang bersiap-siap untuk digerakkan bila perlu, bila bencana berlaku, tak semestinya banjir sahajalah. So maka di mana-mana pusat pemindahan supaya kami dapat memberikan servis kesihatan kita. Dan ini saja perancangan kita. Dan sekarang contohnya pada satu hari sahaja mungkin dalam 77 hingga 80, hari ini saja dalam 77 hingga 80 tim telah digerakkan ke semua PPS untuk memberikan perkhidmatan kesihatan. Pada hari yang pertama dan kedua mungkin tak semua PPS tak dapat kita masuk seperti di Bandar Segamat lah. Masa tu air terlalu deras, nak masuk pun memang tak boleh. So kita akan fokus kepada semua PPS yang telah dibuka dan pada hari seterusnya kita akan fokus kepada PPS yang dah boleh kita masuk bersama dengan perancangan daerah sendiri. So itu hanya pasukan dalam. Nak tambah lagi sebenarnya kita ada pasukan mobilisasi lagi daripada semua daerah-daerah lain. Kita pun akan fikirlah 10 daerah dah kena, macam mana boleh gerakkan. Tapi bukan semua daerah terkesan dengan impak yang sama. So seperti contoh Batu Pahat dengan Segamat memang impak tinggilah. Bilangan PPS mereka memang tinggi sangat. Tapi ada pula daerah dengan cuaca hari ni pun nampak cerah sikit dekat Johor. So ada PPS dah mula tutup. So maka daerah-daerah yang telah mula baik pulih, dia akan membantu juga daerah-daerah yang terkesan. So kita akan juga mobilisasi daripada daerah-daerah lain. So dalam satu hari itu dalam 13 pasukan daripada mobilisasi daripada daerah-daerah lain pun membantu. Ini fasa ketiga pula kita masuk. Daripada hari pertama Kementerian Kesihatan memang dah bersiap siaga menunggu je arahan kita minta bantuan. Kalau kita perlu setiap negeri boleh membantu kita dan menghantar pasukan-pasukan mereka dengan serta-merta. So kesiapsiagaan kita memang telah dalam berfasa dan memang semua bersiap sedialah selain daripada bantuan daripada agensi-agensi seperti Angkatan Tentera, juga NGO-NGO lah yang kami juga berterima kasih kerana membantu kami lah dalam bencana ni. Okay, great. Tapi sebelum saya dapatkan pandangan Profesor, satu lagi bila sebut tentang peranan yang dimainkan oleh KKM sendiri, barangkali ramai juga yang ingin mengetahui bentuk perkhidmatan yang diberikan kepada mangsa banjir itu sendiri, Doktor.
Bagus Tuan Syarkawi tanya tu sebab sebenarnya orang akan ingat bila kesihatan ni rawatan biasanya nampak je lah rawatan kat hospital je lah kan biasanya ataupun dekat klinik. So perkhidmatan kesihatan kita ni sebenarnya boleh dipecahkan kepada 3 jenis. Satu adalah yang kita hantar adalah pasukan perubatan, maknanya medical team. Mereka, tanggungjawab mereka adalah untuk memberi rawatan, buat saringan dan juga melihat semua mangsa-mangsa yang telah dipindahkan agar mereka mendapat kesinambungan rawatan daripada penyakit yang mereka sedia ada, mungkin penyakit kronik ataupun mungkin mendapat gejala-gejala yang baru ataupun berubah daripada kronik ke acute, macam tu lah. Dan tahap-tahap kes-kes kecemasan tu mereka lah yang akan membantu merawat dan merujuk kepada hospital. Ini medical team. Tim kedua pula kita ada pasukan kesihatan awam. Yang orang tak nampak sangat lah. Tapi mereka lah yang memastikan persekitaran dekat dalam PPS tersebut adalah sesuai untuk semua mangsa tu hiduplah kira menjalankan kehidupan harian. Maknanya daripada segi makanan dia adakah bersih, cara persediaan makanan tersebut adakah optimum, adakah dimakan dalam waktu yang betul, tengok kualiti air dia, adakah air minum tu minuman air terawat dan daripada sumber yang betul ataupun adakah tercemar. Selain daripada itu mereka juga akan tengok kalau kita ada ancaman daripada tikus, lalat, lipas, pest control semua mereka akan juga lihat sebab masa benda-benda ni agak sukar untuk dilihat oleh mangsa sendiri. Dia lah tengah panik, tengah baru masuk rumah baru. Maka kamilah yang melihat semua keadaan tersebut, tandas, fasiliti cukup tak, dia punya pengudaraan dalam satu-satu PPS tu sesuai atau tidak. So kalau tengok kapasiti kerja yang kami buat di sana adalah lebih daripada hanya melihat kepada seorang individu tapi persekitaran mereka sekali. Dan ketiga adalah psikososial, maknanya kesihatan minda seseorang lah. Itu adalah satu lagi pasukan yang memang telah dilatih seramai, at least dalam Johor kita ada dalam 450 anggota yang telah dilatih dalam skill lah, skill yang ini. Dan mereka juga akan respon pada waktu banjir ni, especially melihat kepada sesiapa yang terkesan. Yang terkesan mangsa barulah yang biasanya terkesan sebab tak pernah kena. Yang biasa pernah kena tu diorang lebih kepada nak buat aktiviti supaya minda dia tak terfikir pasal rumah yang dah rosak ke ataupun dia punya harta benda yang dah hilang kan, macam tu. So kita ada psychosocial first aid lah yang kita panggil, dan pasukan-pasukan ini daripada sekitar Johor akan bergerak untuk memberikan perkhidmatan kesihatan. So ini adalah 3 fokus besar yang Kementerian Kesihatan laksanakan dekat pusat pemindahan lah di setiap daerah. Baik, menarik. Tahniah sebenarnya kepada Kementerian Kesihatan. Tapi Dr. Jayanti ni jangan ke mana-mana, nanti kita akan sambung lagi sembang-sembang kita di ruang bicara ini. Tapi saya nak kembali semula lah kepada Profesor Insinyur Dr. Muhammad Fadil Muhammad Din. Baik, tadi pun kita sebut Prof tentang apa yang berlaku sebenarnya, dan ianya bukan merupakan satu perkara yang mudah untuk diatasi sebenarnya bila kita bercakap tentang perubahan iklim ataupun climate change ini. Tetapi apakah secara peribadi agaknya lah Prof merasakan bahawa kalaulah begini situasi yang telah pun berlaku, barangkali sistem amaran sebelum berlakunya sesuatu bencana itu seperti banjir itu sendiri mungkin perlu dilihat semula, perlu diubah barangkali supaya ianya bersesuaian dengan situasi yang berlaku dan akan berlaku. Baik. Untuk pengetahuan semua, sistem amaran banjir dan info berkaitan dengan banjir sudah pun wujud di portal-portal banjir. Betul. Yang telah pun dilaksanakan terutamanya oleh pihak GPS, pihak Met Malaysia dan juga JKM sendiri. Mereka mempunyai beberapa platform yang mereka gunakan. Cuma isu kita di sini adalah yang pertama, apabila kita melihat kepada bagaimana sistem amaran ini berfungsi dalam untuk menjustifikasikan tindakan. Sebab kebiasaannya mana-mana kawasan yang telah pun mengalami banjir, mereka sudah pun mempunyai dipanggil sebagai kit kesiapsiagaan. So kit kesiagaan mereka sebenarnya bukan
maksudnya mereka kena bawa peralatan-peralatan daripada rumah, tetapi perkara-perkara asas yang penting perlu dimasukkan dalam persiapan mereka. Cuma di sini isu kita yang paling utama adalah apabila banjir itu berlaku dengan cepat. Maksudnya sistem amaran itu memberi satu jangka masa yang agak singkat kepada mana-mana penduduk. Kita dapati bahawa beberapa hari yang kemarin yang berlaku di mana ada di kalangan penduduk yang panik dan mereka terpaksa panjat rumah dan sebagainya menunggu bantuan sehingga 2 hingga 3 hari. Jadi bermakna sistem amaran kita dalam kes begini kemungkinan adalah kerana kita tidak mendedahkan satu bentuk mekanisme terutamanya yang melibatkan kepada situasi kecemasan. Sebagai satu contoh, kemungkinan yang kita pernah mengalami di beberapa negara maju, selain daripada siren yang kita bunyikan ataupun mana-mana yang kita dapat daripada radio frekuensi yang kita gunakan, kita juga mungkin boleh menggunakan pendekatan suar. Maksudnya kita melihat ke seperti mana-mana mangsa ataupun mana-mana manusia yang mungkin berlaku dalam satu kecemasan, mereka boleh melepaskan satu suar lah. Suar ni maknanya boleh meletakkan satu indikasi bahawa di situ ataupun keadaan itu berlakunya satu masalah ataupun misi penyelamatan. Jadi dalam beberapa negara maju, mereka memang di beberapa rumah mereka mereka menyediakan kits ini. Dia dah ada suar ini. Maknanya akan nampaklah daripada lebih jauh dalam radius 1 hingga 2 km kita boleh nampak perkara ini dilaksanakan. Yang kedua adalah dalam beberapa tempoh di mana sistem telekomunikasi terjejas, di mana mereka tidak dapat mungkin berkomunikasi menggunakan mungkin secara internet. Jadi mereka perlu menggunakan mana-mana negara dia menggunakan frekuensi radio. Maknanya kita menggunakan saluran radio dan mungkin pada waktu itu boleh berkomunikasi, terutamanya di mana-mana lokaliti yang memang berisiko dalam ni, terutamanya di kawasan-kawasan yang jauh macam kita dengar juga ada di beberapa kawasan orang asli, mereka juga terjejas, mereka tak dapat, mereka terpaksa menunggu bantuan, even daripada jalan darat mereka tidak dapat dihubungi. Jadi ini yang mana pendekatan di Malaysia yang kita kena laksanakan adalah kemungkinan ciri-ciri keselamatan itu perlu berubah mengikut lokaliti. Di mana kawasan yang begitu jauh untuk diakses mungkin memerlukan secara komunikasi secara radio frekuensi. Tetapi yang mungkin lebih dekat dan sebagainya, mereka mungkin boleh menggunakan pendekatan seperti sedia ada lah. Maknanya kita memasukkan dalam sistem amaran, membunyikan dari segi kesedaran mereka walaupun pada tempoh yang tertentu. Dan yang ketiga adalah sistem di mana mungkin kita belum praktikkan secara komprehensif, di mana mana-mana negara mereka menggunakan sistem SMS yang akan memberi nilai tambah kepada mereka, di mana mereka tak boleh akses secara visual, tidak boleh akses secara perbualan, tetapi mereka boleh mendapat mesej tertentu. Jadi kawasan itu perlu dibuat zoning dan sebagainya. So mangsa-mangsa ini ataupun pusat operasi ataupun command center, mereka mendapat maklumat itu lebih awal. Jadi kebiasaannya di beberapa negara maju, mereka sudah melaksanakan sistem ini sekurang-kurangnya dalam 2 hingga 3 jam sebelum berlakunya bencana. Jadi ini mungkin boleh dipraktikkan dan ditambah baik. Walaupun sebenarnya kita dah ada sistem amaran tersebut, tetapi ianya boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian ataupun keadaan situasi. Baik, Prof, ini saya diberitahu bahawa sebenarnya Dr. Jayanti ada masa yang agak terhad sebenarnya untuk bersama kita, tapi hanya tinggal beberapa persoalan saja lagi yang mungkin sempat kita kongsikan bersama dengan Dr. Jayanti. Baik, Doktor, barangkali ialah ini biasalah cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kita dengan KKM sendiri. Tetapi agaknya lah mungkin ada juga pengalaman yang di luar kebiasaan yang terpaksa ditempuhi oleh pasukan petugas KKM yang mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan penonton kita. Doktor, silakan.
Sebenarnya saya rasa satu daripada cabaran yang mereka hadapi adalah akses. Seperti Prof tadi maklumkan lah, banyak kampung-kampung orang asli kita ni sebenarnya mungkin tak dilanda banjir, tapi terputus hubungan sebab kawasan yang mereka duduk tu memang sukar untuk masuk. Dan kita bertanggung atas keperluan bot untuk sampai kepada mereka, ataupun kadang-kadang helikopter untuk sampaikan penyampaian kesihatan kita, ataupun termasuk kebajikan mereka lah untuk menjaga makanan, minuman. So kadang-kadang isu yang cabaran yang kita hadapi adalah competing resources lah, kita boleh panggil. Maknanya bot, begitu banyak bot je yang ada, nak selamatkan orang dulu ke nak sampaikan makanan dulu, begitulah kira. So perkhidmatan kesihatan kita juga kita perlu hantar kepada mereka ataupun sampaikan kepada mereka. Namun kalau kita sebenarnya dah ada senarai-senarai nama lah orang kat dalam kampung orang asli ni daripada program-program yang kita melalui, dan kita tahu tahap kesihatan mereka di dalam kampung tersebut. So kalau kampung tu tak ada sesiapa yang berisiko ataupun yang patut dirisaukan, kira tak ada masalah lah. Kita boleh tunggu dan biarkan penyelamatan kebajikan makanan bot tu masuk dululah. Kalau tidak, pasukan kesihatan kami, cabaran yang mereka dapat ialah mereka terpaksa lah ikut bersama untuk buat akses kesihatan kes-kes yang berisiko tersebut, dan perancangan untuk evacuate mereka lah, maknanya mengeluarkan mereka daripada kawasan tersebut untuk rujukan ke hospital. Ini pun adalah agak sukar sebab kalau kita cakap nak helikopter, kadang-kadang cuaca tak membenarkan, dan it's a race against time lah. Kira kalau antenatal mother, ibu yang mengandung, risau juga kita sebab dia tengah sakit di sana ataupun mungkin ada pendarahan. Kita perlu evacuate mereka. So inilah cabaran yang mereka untuk akses di dalam kawasan tersebut dengan barang yang sedikit yang mereka boleh bawa di dalam, dan terpaksa membawa kes-kes kecemasan tu keluarlah. Yang saya nampak ialah kita koordinasi antara agensi dekat negeri Johor ni memang amat baguslah. Sekali minta je terus semua orang activate dan bergerak untuk membantu, dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memang saya rasa sebab kita dah banjir selalu kan. So just escalating kita punya keperluan sahaja, lebih daripada first time nak wujudkan. So networking tu memang dah sedia ada lah dekat Johor. So tak ada masalah sangat daripada segi respons. Cabaran ada, tapi respons saya rasa okey. So far masih dapat dihadapi oleh mereka lah. Okey, so ringkas-ringkasnya apa ni Dr. Jayantini, sebelum kami bebaskan anda dari ruang bicara ini, serengkas-ringkasnya jugalah, mungkin ada pesanan yang ingin nasihat juga yang ingin anda sampaikan, serengkas-ringkasnya lah kepada mangsa-mangsa banjir ataupun kepada mereka yang mungkin tinggal di kawasan-kawasan yang mungkin diancam oleh banjir dan sebagainya. Serengkas-ringkasnya doktor, silakan. Okey, sebenarnya benda tu yang paling susah nak ringkaskan. Itulah yang amat penting selepas pasca banjir ni. Kalau yang telah dilanda banjir ataupun sekarang tengah mengalami banjir ni, dalam fasa banjir saya tak risau sangat sebab perkhidmatan kesihatan kita memang bersambung dan kita masih dapat memberikan perkhidmatan di pusat pemindahan sementara. Yang saya risaukan ialah selepas waktu banjir. Selepas waktu banjir ni kadang-kadang kita sibuk dengan nak balik rumah dan tengok kita punya harta benda, tengok berapa banyak loss kita. Itulah fokus mereka, dan saya risau gejala-gejala kecil ataupun tanda-tanda amaran awal yang berlaku kepada mereka, mereka tak ambil action. So yang saya nak minta adalah selepas waktu banjir ni kita akan menghadapi peluang lah untuk menghadapi banyak-banyak penyakit berjangkit selepas pasca banjir. Seperti penyakit kencing tikus, cereberit, muntah-muntah, keracunan makanan, ataupun demam typhoid. So bolehlah senaraikan pelbagai penyakit yang boleh berlaku, tapi yang mereka akan nampak adalah gejala pertama mungkin demam, sesama batuk yang berterusan, ataupun mungkin sakit perut, cereberit banyak. So benda-benda macam ni jangan endahkan dan fikir benda tu tak adalah macam biasalah, ambil Panadol cukup. Bukan macam tu. So sebab mereka ada risiko pernah meredah air banjir, pernah duduk di kawasan-kawasan pusat pemindahan yang ramai orang duduk bersama, pendedahan kepada ramai orang pada waktu yang sama. So maka mereka punya risiko bertambah daripada hari yang biasa. So
mangsa-mangsa ni sepatutnya mendapatkan rawatan segera. Kalau klinik belum lagi beroperasi penuh, mana-mana klinik kesihatan ataupun klinik desa yang terbuka di daerah mereka masuk dan minta rawatan. Tak ada siapa klinik kesihatan yang akan cakap tak boleh merawat. So boleh je pergi dan memberitahu bahawa mereka adalah mangsa banjir dan kini mereka mengalami gejala-gejala tersebut. Okay, itu nombor satu pasal rawatan kesihatan. Yang kedua ialah lepas pemindahan berlaku dan masuk balik rumah, tengah bersih-bersihkan rumah semua, jangan tak menjaga kebersihan diri sebelum makan minum. Sebab banyak ketinggalan lecak dia dan barang-barang yang telah dibawa air, arus air. So penyakit kencing tikus ni kita takkan nampak hari ni. Dia akan nampak jangka masa panjang nanti. So maka mereka pun akan rasa kami sihat je lah. So kita tak dapat elakkan. So lebih bagus kita mencegah. Selalunya nak makan minum tu, walaupun mereka datang balik rumah, bersihkan dan datang balik kepada pusat pemindahan sementara, pastikan sentiasa kebersihan tu dijaga. Dan mesti mencuci sebelum, selepas makan. Bila nak mengendalikan apa-apa makanan di dalam ataupun menyuap anak mereka pun, pastikan perkara-perkara ini diberi kepentingan. Okey. Yang ketiga, minuman air. Okey, memanglah kalau saya nak cakap pergi minum air mineral semua orang nak beli tu, mereka cakap siapa nak belikan. So kita orang Malaysia ni memang kita boleh ambil air dan ambil air terawat daripada syarikat air Johor. Kita ada SAJ memberikan air terawat. Ambil air terawat tu dan didihkan dan minum. Air yang telah dirawat lah. Jangan pergi ambil air tak apalah, ni nampak bersih je dan estimate sendiri dan minum. Sebab pada waktu banjir ni kita pun tak tahu mana pencemaran tu telah berlaku. Dan kalau minum, mereka boleh mendapatlah banyak penyakit berjangkit yang boleh menyusahkan keluarga mereka dan juga pasca banjir untuk memulih baliklah semula dia punya hidup. So pastikan air yang terawat dan juga air yang bersih sahaja diminum oleh mereka lah. Di pusat pemindahan sementara juga jangan duduk senyap-senyap kat dalam kemah lah. Kalau rasa tak sihat, tolong serah diri ke pasukan kesihatan ataupun perubatan yang singgah. Okey, mereka memang akan pergi, tapi bila ada 400 orang tengah duduk semalam baru nampak, kadang-kadang mereka senyap je kat dalam tu. So pastikan setiap hari pasukan kami akan pergi ke pusat pemindahan dan akan war-warkan apa isu mereka dan akan jumpa penyakit kronik ataupun penyakit akut ataupun gejala baru. Hanya serah diri dan bagi tahu masalah dan mereka akan mengenal pasti apa isu dan mulakan rawatan. So jangan duduk senyap dan jangan risau. Kalau tengah ada stres, anxiety, apalah, risau, ketenangan pun tak sihat, kita juga ada pasukan psikososial yang bergerak selalu dan memberikan perkhidmatan tersebut. So maka pergi menghadapi mereka dan bagi tahu masalah mereka di sana untuk membantu dan mendengar cerita-cerita kamu. So itu yang saya boleh dapat bagi tahu kepada mangsa banjir. Baik, terima kasih. Itu maaf Encik Syarkawi, satu lagi golongan yang saya tak nak tinggalkan adalah agensi-agensi lain. Agensi-agensi penyelamat juga, walaupun mereka bukan mangsa, untuk kita di dalam kesihatan ni adalah mangsa kita juga. Sebab mereka telah ada sejarah meredah air banjir dan mereka takkan fikir kesihatan mereka, hanya fikir tugasan dan tanggungjawab mereka. So untuk mereka juga saya ingin ingatkan bahawa walaupun bukan mangsa banjir, kerana pendedahan risiko yang tinggi dalam bencana ini, mereka juga patut menjaga kesihatan mereka dan datang ke dan mendapatkan rawatan segeralah dekat mana-mana klinik kesihatan kita ataupun hospital jika mereka ada gejala dan risau pasal kesihatan mereka. Jangan jangan duduklah senyap-senyap sebab ada banyak aktiviti pencegahan yang diorang patut lakukan, mungkin tak sempat disebabkan nak menyelamat orang, tapi sekarang kita ada sana untuk menjaga kesihatan mereka juga. Okey, satu nasihat yang cukup penting dan berguna sebenarnya. Jadi setinggi-tinggi terima kasih kepada Dr. Jayantini Sathasivam kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini. Jadi kami bebaskan anda sekarang ini dari Ruang Bicara kerana saya pun nak minum air terawat juga sebenarnya di studio ni. Jadi kita akan jumpa lagi selepas ini. Selamat malam dan doakan kami di Johor akan baik pulih segera ya. InsyaAllah. Kita berpisah dulu dan kita akan kembali semula sebentar saja lagi Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini.
masa ini, kita tidak gunakan walaupun 1 sen duit kerajaan. Semuanya kita libat urus kita dengan pemain-pemain industri. Ini menunjukkan menjadikan KPDN lebih confident. Lagi banyak sebenarnya libat urus yang kita fokus untuk kita ajak mereka dalam menangani kos sara hidup. Apa yang penting adalah di saat ini kerajaan khususnya KPDN mengambil suatu pendekatan tidak ada rakyat Malaysia yang boleh lapar dalam negara kita. Jadi jangka masa tu tak ada jangka masa. Selagi mana kebajikan ini dianggap oleh pemain industri suatu yang mereka akan teruskan, sepanjang itulah menu ramah ini akan dapat kita berikan kepada rakyat dalam negara kita. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang banjir luar biasa menyantuni tangisan alam. Dan tadi kita telah pun bersama dengan Dr. Jayantini, tetapi Dr. Jayantini tidak lagi bersama kita, tapi kita masih bersama dengan Profesor Insinyur Dr. Muhammad Fadil bin Muhammad Din. Baik, Prof, kembali semula. Ini pun sesuatu yang penting untuk saya dapatkan pandangan daripada Prof lah tentang projek tebatan banjir. Ini ekoran daripada kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan, khususnya daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, di mana satu peruntukan bernilai 600 juta ringgit bagi tebatan banjir ini akan disegerakan, akan diluluskan. Jadi apakah Prof melihat bahawa mungkin projek tebatan banjir ini akan dapat mengurangkan kalaupun tidak menyelesaikan masalah banjir yang begitu serius? Prof. Baik, terima kasih. Saya melihat apa yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan projek tebatan banjir, di mana beliau Yang Amat Berhormat telah pun memberikan komitmen untuk menyegerakan. Jadi konsep di sini kesegeraan berdasarkan kepada jumlah peruntukan, sebenarnya pada saya agak kecil lah, 600 juta bagi untuk memulihkan satu projek tebatan banjir yang berskala besar. Jadi dalam pelbagai cara bagaimana untuk kita menyediakan satu infrastruktur dan juga yang dipanggil sebagai projek-projek mitigasi. Kalau kita melihat beberapa projek-projek yang ada di Malaysia ini yang telah pun kita laksanakan sebelum ini, sebenarnya ianya adalah perlu diambil kira dari segi ekosistem itu sendiri. Ekosistem berkaitan dengan tebatan banjir. Jadi antaranya yang kita kena melihat di sini adalah berkaitan dengan pelan rancangan kajian tempatan, di mana dimasukkan dalam kajian tempatan zoning ataupun zon penampan sebagai satu contoh. Dan yang kedua adalah melibatkan kepada kawasan-kawasan yang tidak boleh diterokai ataupun kawasan yang dipanggil sebagai kawasan reserve. Dan seterusnya akan melibatkan kepada pelan topografi, struktur geologi, tanah dan sebagainya. Jadi bila melibatkan kepada pelan tebatan banjir, ianya hanya untuk mencegah dari segi banjir itu daripada berlaku. Tetapi apabila kita tidak melihat kepada ekosistem itu sendiri, maknanya dari segi kelajuan air, dari segi taburan hujan untuk menampung jumlah air yang begitu banyak dan sebagainya, itu kemungkinan perlukan satu perancangan yang jauh lebih besar. Dan sebab itu saya sebutkan tadi, dalam mana-mana perancangan kajian dan juga perancangan untuk memulihkan semula struktur ataupun infra yang kita ada, kita kena memasukkan elemen climate finance. Jadi isu ini sangat menjadi satu situasi yang begitu mendesak sekarang, kerana kita sudah kena beralih kepada satu fenomena yang dipanggil sebagai perubahan kepada bencana, di mana bencana itu sendiri adalah perkara yang perlu dihadapi oleh mana-mana penduduk yang berada terutamanya di kawasan yang dekat dengan sungai. Dan yang kedua adalah kawasan yang
mempunyai lembangan-lembangan saliran yang kemungkinan ianya boleh berlaku penyumbatan dan sebagainya. Jadi apabila projek tebatan banjir ini dilaksanakan, sepatutnya ianya perlu mengambil kira seperti mana yang saya sebutkan tadi adalah beberapa kawasan-kawasan berisiko yang telah kita memberi dalam bentuk ratingnya. So rating yang kerap berlakunya banjir, dari segi jumlah banjir yang berlaku setiap tahun dan sebagainya, data itu kita telah pun ada. Jadi di sini apabila kita meletakkan elemen untuk kita membantu kepada penyediaan, kita kena ada satu lagi tambahan kepada kita punya rancangan. Terganggu sedikit visual yang kami terima sekarang ini. Bagaimana untuk membuat pemulihan semula, recovery. Maknanya dari segi pasca banjir itu sendiri dan juga dari segi mendapatkan satu lagi data baru yang telah kita perolehi, terutamanya daripada untuk kawasan-kawasan tadahan, kawasan-kawasan perlindungan dan juga zon penampan tadi. Jadi adakah kawasan ini telah diusir, adakah kawasan ini telah bertukar, beralih dan sebagainya. Ini yang sebenarnya perlu dilihat. Baik, satu lagi perkara jugalah yang saya nak dapatkan pandangan daripada Prof. Ini juga berkaitan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana dia meminta semua pihak dalam perkhidmatan awam mengambil tindakan termasuk memberi arahan menangani banjir ini lebih awal tanpa perlu menunggu keputusan di peringkat lebih tinggi. Jadi apakah ini juga sesuatu yang perlu dilihat semula secara serius, terutama oleh kakitangan perkhidmatan awam sendiri, dan apakah ianya juga merupakan satu perkara yang amat penting sebenarnya? Betul. Saya percaya bahawa kita sudah mengalami fasa di mana proses daripada memahami bencana itu sendiri. Sebab bencana bukan hanya berkisar kepada banjir. Ada banyak lagi elemen. Dan sebab itu diwujudkan NADMA. Dan apabila agensi NADMA ini diselaraskan, maksudnya disinergikan dengan beberapa agensi dan sebagainya, sebenarnya mereka sudah pun mempunyai command center. Mereka sudah mempunyai asas untuk mereka membuat pemantauan, kemudian membuat misi penyelamatan dan kemungkinan untuk mengurangkan impak kepada jiwa ataupun kepada aset itu sendiri. Jadi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meletakkan keutamaan tadi di mana tidak menunggu arahan dan sebagainya, sebenarnya ia merujuk kepada SOP. Ianya merujuk kepada tindakan yang dimasukkan sebagai tindakan yang berstruktur, yang telah perlu dimasukkan dalam salah satu daripada plan kontingensi tadi. Jadi antara perkara yang saya dapati yang telah pun ada tetapi mungkin perkara ini perlu ditambah baik adalah dari segi platform pemantauan pengurusan di peringkat daerah dan negeri. Jadi ada beberapa negeri sebenarnya mereka sudah membangunkan platform ini. Mereka sudah membangunkan info berkaitan dengan pasca banjir. Mungkin mereka juga telah menyediakan platform untuk membuat navigasi berkenaan dengan laluan-laluan banjir dan juga kawasan-kawasan yang telah pun berlakunya banjir lebih awal. Dan yang paling penting, ini saya mungkin berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada mungkin pegawai-pegawai kerajaan yang lain, kita sudah perlu membaca data. So kita perlu ada pegawai yang boleh membaca data dan boleh menginterpretasikan data kepada pengurusan. Seperti mana yang kita tahu bahawa data berkaitan dengan perubahan cuaca, data berkaitan dengan taburan hujan sebagainya sudah pun kita kumpulkan, sudah ada. Dan kita juga telah membuat prediksi untuk jangka masa 5 tahun dan 10 tahun akan datang. Jadi beberapa dapatan data ini sepatutnya sudah diintervensikan oleh pihak berkuasa yang berkaitan dengan agensi, dan mereka boleh pun membuat satu bentuk pengurusan lebih awal, mungkin 6 bulan lebih awal, bagaimana mereka nak menyediakan dari segi kelengkapan, dari segi misi, dari segi bantuan dan juga daripada infrastruktur. Antara yang boleh dibuat, yang pernah saya cadangkan di beberapa lokasi adalah menyediakan beg guni pasir. Jadi beg guni pasir ini sebenarnya membantu kepada kawasan-kawasan yang terutamanya kawasan yang padat dan kawasan-kawasan yang berisiko banjir, terutamanya di tepi sungai,
mereka boleh meletakkan benteng-benteng pasir ini sementara sebagai satu tindakan untuk mengurangkan impak banjir kepada penduduk. Dia tidak akan boleh mengurangkan banjir, tetapi dia akan memberi lebih masa sebenarnya kepada pihak penduduk untuk mereka bertindak dan mereka boleh menguruskan apa sahaja berkaitan dengan kelengkapan dan juga misi menyelamat. Jadi ini yang sebenarnya kena dimasukkan, dan saya percaya pada masa sekarang data analytical, kita punya analisis sudah ada, cuma perlu dicerakinkan oleh pegawai-pegawai kerajaan itu digunakan dalam tindakan mereka. Okey, menarik apa yang Prof sebut, dan ekoran daripada apa yang Prof sebut itu. Selalunya Prof, ya, bila berlaku bencana-bencana alam, termasuklah bencana banjir itu sendiri, selalunya ialah mereka yang terlibat, rakyat yang terlibat mengharapkan bantuan daripada kerajaan, mengharapkan bantuan daripada pihak berkuasa. Tetapi apakah Prof merasakan bahawa mungkin juga kita perlu melihat satu aspek yang penting, iaitu pendidikan berkesan terhadap pendidikan berkesan kepada masyarakat ataupun kepada rakyat kita sendiri. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bertindak sekiranya berlaku bencana seperti banjir ini sebenarnya? Betul. Sebenarnya kita berbalik semula kepada asas di mana kenapa elemen yang Tuan Syarkawi sebutkan tadi berkenaan pendidikan, kerana dikhawatiri ramai di kalangan masyarakat Malaysia memandang pendidikan itu bermula di sekolah. Betul. Cuma di sini kita banyak menggunakan elemen pendidikan itu bagi ciri-ciri keselamatan. Contohnya seperti kebakaran dan sebagainya. So kita tidak pernah mendedahkan satu bentuk pendidikan ke arah bencana, di mana untuk kita mempunyai pemikiran minda, masyarakat kita sudah perlu mengadaptasi dan sudah perlu mempunyai daya tahan, dipanggil resilience kepada bencana itu tadi, bukan hanya kepada prasarana dan infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan ataupun pihak-pihak yang tertentu, tetapi minda ataupun pemahaman. Jadi di beberapa buah negara maju, kita bagi contoh seperti mana di Jepun, biasa mereka banyak mengalami perkara ini dan mereka mengadaptasikan dalam code practice yang mereka laksanakan dalam bidang pendidikan. Mereka menyediakan dalam lokaliti mereka untuk dipanggil macam seolah-olah disaster preparedness, di mana mereka menyediakan satu modul latihan bencana kepada peringkat-peringkat komuniti. Dan yang terlibat di dalam peringkat komuniti bukan cikgu ataupun guru pensyarah, bukan. Yang terlibat dalam memberikan penyediaan dan prasarana seperti ini untuk menyediakan minda mereka supaya lebih berdaya tahan kepada bencana adalah mereka yang telah berpencen, pegawai-pegawai, penjawat-penjawat awam. Mereka turun ke padang dan mereka mendapat taklimat latihan daripada pegawai-pegawai tertentu di peringkat lokaliti mereka, dan mereka gunakan latihan itu untuk diberikan pula kepada penduduk mereka, kepada masyarakat mereka, pada komuniti mereka. Jadi di peringkat ini yang saya nampak di Malaysia, kita banyak menyalurkan bantuan semasa banjir, di mana kita memberi bantuan makanan, kita peralatan, perubatan dan sebagainya. Tetapi pasca banjir kita kurang memberi pendedahan ini, dan juga untuk mendepani jenis-jenis bencana yang akan kita hadapi. Mungkin lebih dahsyat daripada ni. Mungkin seperti mana kalau kita lihat bagaimana mereka yang nak bertarung nyawa kalau berlakunya banjir besar sehingga kan rumah mereka ditenggelami dan terpaksa duduk di atas bumbung, menahan kesejukan dan sebagainya. Jadi bagaimana, apa tindakan SOP yang perlu, dan ini tidak ada dalam modul mana-mana yang dibentangkan kepada kumpulan-kumpulan yang saya sebutkan tadi. Jadi NGO boleh mainkan peranan, warga pendidik boleh mainkan peranan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana benda ini diasimilasikan di kalangan penduduk. Jadi itu yang sebenarnya yang kita masukkan berkenaan dengan pendidikan. Baik, tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi, Prof. Masa mencemburui kita sebenarnya. Tetapi di penghujung ini, apa lagi yang ingin Prof sampaikan? Apa lagi yang ingin Prof sebut supaya mungkin ialah banjir mungkin akan berlaku lagi. Ini bukan perkara yang mustahil sebenarnya, tetapi bagaimana nak meletakkan rakyat Malaysia, tak kiralah di negeri mana sekalipun,
untuk bersiap siaga menghadapi apa saja bencana yang mungkin akan kita hadapi, kerana secara globalnya kita bercakap tadi tentang perubahan iklim dan sebagainya. Tapi mungkin ada sesuatu yang ingin anda sampaikan kepada mereka yang sedang bersama kita di ruang bicara ini secara keseluruhannya. Silakan, Prof. Baik. Terima kasih. Sebenarnya saya menggunakan medium ini, saya mengucapkan berbanyak dan ribuan terima kasih kepada pasukan-pasukan keselamatan kita dan agensi yang memang bertumpul lumus berada di lapangan, dan mereka sahaja yang mengetahui tentang bagaimana mereka nak menangani beberapa cabaran yang tertentu. Itu tidak dinafikan. Tetapi dalam masa yang sama, saya juga pernah terlibat dalam misi banjir, terutamanya dalam penyaluran bantuan, dan kita dapati juga NGO yang turun ke padang. Mereka ini sangat-sangat prihatin berkenaan dengan apa juga bentuk bantuan yang perlu diberikan dan disampaikan kepada penduduk kampung, sehingga mereka berada di kawasan-kawasan itu lebih daripada 10 hari sebagai satu contoh. Jadi ini adalah antara semangat yang paling penting. Tetapi yang lebih mustahak yang perlu kita tekankan di sini adalah sebenarnya bencana ataupun kejadian-kejadian yang kita lihat pada masa sekarang adalah merupakan bagaimana apa yang kita fahamkan berkaitan dengan kejadian fenomena cuaca, perubahan cuaca itu sebenarnya ianya bukan omong kosong. Ianya bukan hanya rekaan semata-mata. Ianya adalah perkara benar yang berlaku. Cuma anda belum, mungkin beberapa tempat yang belum mengalaminya mungkin merasakan bahawa mereka tidak akan terkesan. Jadi sekarang kita sudah kena ada mentaliti, kita sudah kena pasangkan satu perkara yang baru dalam kehidupan kita, di mana kita kena bergerak dan membantu kepada konsep di mana kita kena mengalami bencana ini sebagai sebahagian daripada kehidupan kita. Betul. Dan bagaimana untuk kita membuat sumbangan kita dalam bentuk latihan, dalam bentuk bantuan, dan juga yang paling penting adalah dari segi untuk mengurangkan kehilangan jiwa. Betul. Jadi perkara-perkara ini yang paling penting yang untuk dimasukkan. Dan yang ketiga, kita tahu bahawa Tuan Syarkawi, kita ada beberapa isu yang mana bukan hanya sekadar banjir, ianya menyebabkan berlakunya gelinciran tanah, di mana berlakunya hakisan tanah yang mengorbankan jiwa dan sebagainya. Itu kemungkinan akan berlaku selepas banjir. Mungkin sebelum semasa banjir tidak berlaku perkara ini. Dan inilah perkara yang perlu diambil berat dan dimasukkan dalam satu perancangan lebih kepada kerajaan tempatan untuk menggunakan beberapa pengetahuan teknikal dan kejuruteraan untuk membuat analisis semula kepada kawasan-kawasan yang telah banjir, terutamanya kawasan-kawasan bercerut. Kerana proses ini dan lama-kelamaan akan juga berlaku secara tiba-tiba, akan berlakunya masalah bencana yang lain yang bukan disebabkan oleh banjir itu. Baik, terima kasih. Pesanan saya adalah kepada warga Malaysia, sebenarnya kita adalah berada dalam tahun ataupun dalam milenium yang telah berubah daripada dulu. Jadi kita memang perlu berubah dan mengadaptasi kepada perubahan ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Insinyur Dr. Muhammad Fadzil bin Mat Din. Saya cukup tertarik hati dengan apa yang Prof sebut. Jadi terima kasih banyak-banyak, dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jayantini Satasivem yang juga telah pun bersama kita di Ruang Bicara ini. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami, dan jangan lupa Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.